Buka you guys punya kamera, saya nak ambil attendance untuk awal ni. Okay, semua orang buka kamera dulu sekejap je. Saya nak ambil attendance. Alright. Lan, uh, Dalila, Tua, Kamarina, Karuna Jiha. Alright, Kamarina. Sati, alright. Okay. Tua tidur Tua. Oh, lah Saiful pakai baju apa Saiful? I'm proud of USM. Alright. Tua, awak kat mana Tua? Gelap, kita Malaysia tengah siang ni. Alright. Okay. Alright. Okay, boleh kita teruskan Okay. Kita nak bercerita berkaitan tentang semalam. Semalam saya ada bagi you guys ada 2 video yang berkaitan dengan rendering, iaitu jenis rendering iaitu kita kenali sebagai scanline rendering ataupun rasterization. Saya tak tahu ada yang you guys dah tengok dah video tu. Tak tengok lagi okey, tak apa. Dah tengok. Yang belum tengok tengok. Okey. Saya nak tanya antara you guys, ada tak siapa-siapa yang tahu apa tu scanline rendering? Ke baru first time dengar, ke tahu sebelum ni saya tahu render je, saya tak tahu apa benda pun. Ada orang tahu scanline rendering? In depth, secara depth lah, secara mendalamnya scanline rendering. Ada orang tahu tak? Tak tahu Alright, okay, tak apa. Okay, kita assume macam saya sama macam awak. Saya sama macam awak. Dalam kepala saya, dalam ingatan saya adalah aku tahu aku nak render je. Aku tak nak tahu benda scanline lah, itulah benda dan sebagainya lah. Okay, sebenarnya scanline rendering ni adalah sejenis scan punya metodologi yang di mana dia akan memberitahu kita macam mana rendering tu terhasil. Dan apa function rendering tu. Terus hari tu saya ada cerita pasal Radio City, ray tracing dan sebagainya. So one of it yang paling basic yang awak kena tahu adalah scanline rendering. Okay. So dalam scanline rendering ni, okay, kita go through sikit. Okay. Okay. Dalam scanline rendering. Alright. Okay. Scanline rendering ni adalah sejenis method ataupun kita punya rendering, okay, yang di mana ada salah ejaan kat situ dia sepatutnya SCAN. Itu salah ejaan. Okay, scanline rendering adalah di mana dia menggunakan algoritma ataupun pengiraan dalam komputer yang di mana dia akan scan line by line untuk dia nak render. Okay. Pernah kan bila you guys buat rendering tu kan, you nampak ada kotak tu keluar seketul kan? Dia benda yang sama tapi dia scan by line. Okay. Yang di mana scanline rendering ni sebenarnya selalunya digunakan untuk render okay, by row compare dengan by polygon ataupun pixel. Okay, selalunya kalau macam bila kita buat rendering, guys akan nampak ada kotak kan, kotak yang image tu dia akan keluar satu sampai habis. Lepas tu dia pergi next frame, dia akan render satu sampai pergi next frame, betul? Yang rendering yang kita selalu nampak lah. Okay, tapi kali ni rendering dia dalamnya untuk scanline rendering ni adalah dia akan buat line by line, daripada atas ke bawah. Itu cara rendering dia. Memang kita tak nampak sebab scanline ni adalah yang paling simple dan paling senang kita nak nampak. Okay. Dan kita tak perasan apa benda tu sebenarnya, scanline rendering dia. Okay. So dia adalah basic dia adalah dia men-scan baris ke baris daripada dia scan pixel by pixel ataupun polygon by polygon. Okay. Yang di mana ini adalah sample image yang kita boleh dapat. Okay. Sekarang ni awak tengok pada image depan tu. Kita tengok pada y-axis. Dia ada letak A, B dengan C. Lepas tu kalau awak tengok objek dekat dalam tu. Dia ada segitiga. Ada 2 segitiga. Lepas tu dia ada plot. A, B, C, D, E dengan F. Betul A yang dalam kita punya gambar tu. Gambar rajah kita tu adalah indicate dia punya edge. Okay, setiap objek tu, polygon tu dia ada dia punya edge dia. Okay, so apa yang dia akan buat adalah dalam sistem ni,
dia akan scan daripada axis Y tu, daripada A dulu, lepas tu dia scan B, lepas tu dia scan C. Itu cara dia buat dia punya scan line rendering. Okay. Cara metodologi lah dia membuat scan line rendering dengan dia scan daripada atas sampailah ke bawah. Okay. Yang di mana kalau awak tengok scanline rendering ni okay, the polygon to be rendered are firstly sorted by the top coordinate at which they are first appear. Okay. Dia bagi tahu polygon-polygon dekat belah atas tu dia akan susun dulu ikut pada koordinat Y. Okay, top Y punya koordinat yang mana mula-mula dia orang appear. Lepas tu setiap satu row tu akan dia orang scan using the intersection of the scan line with the polygon in front of the sorted listed. Okay. So dia akan scan one by one. Macam kita scan biasa. Scanning sampailah benda tu habis. Alright. Okay. So for example yang macam ni. Okay, ini adalah gambar rajah yang memang dah auto complete lah. Okay, auto complete. Alright, okay. Normally kalau macam kita akan scan, kalau tengok pada yang belah kiri adalah yang masih lagi dalam polygon punya shape. Yang tengah-tengah pun masih lagi dalam polygon punya shape depan dengan belakang. Yang mana belah kanan sekali memang dah completely habis fully render. Okay. So, apa yang dia akan buat adalah, jikalau kita ada this kind of punya image, dia akan scan daripada atas objek tu, kita punya karakter masuk dekat helmet, lepas tu sampailah ke bawah. Dia bukan scan terus-terus, dia buat pusingan-pusingan terus akan jadi yang macam belah kanan tu. Alright. Okay. Boleh faham? So far. Okay. Boleh guys? Ke tak faham? Okay, alright. Okay. Okay, sama juga macam ni lah. Bila kita ada this kind of punya image polygon dalam kita punya 3D punya software. So, dia akan scan daripada atas one by one lah cara. Okay. So kalau saya nak cerita dengan awak secara logicness apa sebenarnya yang dia nak disampaikan? Kenapa nak kena ada scanline rendering? Okey. Scanline rendering ni jikalau kata for example awak ada objek. Ini kata objek awak ada objek. So apa dia akan buat adalah dia akan hantar ray of light, dia akan scan dekat awak punya objek dan dia akan tengok apa objek dan color yang ada pada awak punya polygon tu. Dan dia akan render polygon awak tu. Okay, dia akan render polygon. So, basically apa yang dia akan buat untuk scanline rendering ni, dia akan render color sahaja. Ni tak termasuk awak punya, kalau awak ada reflection, awak ada mirror, awak ada chrome ke dan sebagainya, memang tak ada. Dia hanya scan basic sahaja. Basic color sahaja sebab bila dia scan, dia akan cepat render. Okay, that's why kalau bila mula-mula you guys belajar animation dulu, yang tak ada masuk reflection, hanya sekadar objek saja, dia punya rendering time dia scan dia cepat, betul? Nak render dia cepat kan? Sebab apa? Sebab dia tak termasuk reflection dan dia tak menggunakan GPU dan juga GPU yang paling banyak lah. Dia hanya gunakan sikit saja sebab rendering time dia simple. Dan even though kalau macam kita ada objek, kata for example awak ada 3D objek, 3D objek ni pun kalau kita tak letak apa-apa source of light, kita scan, kita nak bahagian depan saja, kita punya scanning time dia jadi cepat. Tahu-tahu dia dah siap scan, betul? Dia dah habis render kan? Sebab apa? Sebab dia hanya go through cahaya, dia akan scan apa yang color ada sahaja. Dia tak kira shadow, dia tak masuk shadow, dia tak masuk awak punya lighting system, semua tak ada. Hanya objek dan color sahaja. Itu yang dia buat dalam scan line rendering. Okay? Boleh? Simple, memang simple. Alright. Okay. So, kalau ikut biologi dia ada method cara pengiraan dia. Okey, method cara pengiraan untuk scan line rendering ni adalah dia punya pengiraan macam ni. Right, katalah merah ni adalah awak punya color. Okey, kalau awak disetkan kepada shape red triangle. So dia ada vertex 1 pada paksi 2.5 dengan 1.5. Lepas tu vertex 2 1.0 dengan vertex 3 10.5. Sekejap saya tengok boleh tak? Dah terlepas pula. Sorry. Okey. Lepas tu dia punya pengiraan dia Y sama dengan MX tambah B. Lepas tu 10.5 ikut dengan M
darab dengan 2 darab B 1.5 M darab dengan 10 darab B equals to 9 negatif 8 M negatif 1.5 dan B adalah 13.15. 5 equal dengan negatif 1.25 darab dengan X plus 13.1325. X adalah 7.3888. Apa yang saya merepek pagi-pagi buta ni kan? Alright. Okay, untuk pengetahuan awak memang saya tak tahu benda ni. Saya memang tak tahu. Ini adalah cara komputer tu kira. Okey, cara dia memang ada matematik. Ini sebenarnya cara komputer tu kira. Dia pakai algebra. Cara dia orang mengira macam mana scan lining tu dia orang buat daripada apa pergi ke apa ke apa. Memang ada calculation. So untuk bagian awak tak payah tahu calculation ni. Saya tunjuk je macam mana dia orang boleh ada scan lining. Macam mana scan lining tu terjadi daripada apa. Ini cara pengiraan dia. Kalau saya tunjuk awak ada, ini sebenarnya part of calculation Kalau saya tunjuk awak full calculation, memang awak tak akan tahu nak buat macam mana. Sebab dia punya full calculation dia sebenarnya panjang lagi. Saya ambil yang ujung tu je. Dia ada, dia nak kira apa, betul-betul baru sampai tadi tu. Dah sampai tadi tu, nanti baru awak dapat dia punya result. Tapi tak adalah. Dia sebenarnya sekadar untuk memberitahu awak macam mana scanline rendering ni dia orang buat dia orang punya calculation, dia ambil dan sebagainya. Itu baru satu color. Kalau for example awak ada objek 2 3 color, macam mana dia splitkan color dan sebagainya. Itu dalam bentuk computerization. Apa dia punya algorithm buat. So at least you guys tahu memang ada calculation dia. Tetapi secara general atas surface on surface adalah di mana dia akan hantar scanning system dan dia akan scan color yang ada atas polygon kita sahaja. Okay, that's why kalau macam for example bila kita create satu polygon dan kita letak color, tak ada texture, tak ada mapping, tak ada bubur reflection dan sebagainya, dia punya rendering time dia jadi cepat berbanding dengan yang kalau kita bubur lampu dan sebagainya. Alright, okay, boleh? Saya rasa semua orang pernah buat rendering, normal rendering kan? Yang tak ada lighting, tak ada apa, just bubur color saja. Lepas tu ada, kan bila kita render, kita tekan render lebih cepat jadi berbanding kalau kita bubur lampu kan. Alright, so itu adalah kita panggil scanline rendering. Alright, okay. Boleh? Okay, yang video tutorial yang saya bagi awak tengok semalam tu saya tahu. Video tutorial tu dia memang agak panjang sikit. Tapi kalau perasan ada satu video tutorial tu yang dia tunjuk gambar, ada gambar T-Rex tu. Dia tengok tak video tutorial yang dia tunjuk gambar T-Rex kan? Okay, video tutorial ni dia tunjuk gambar T-Rex tu, dia ada bagi tahu macam mana scanline rendering ni boleh mempercepatkan proses diorang buat scanning. Kalau perasan mula-mula dia render dulu dia punya tu, dan lepas tu dia masukkan dalam After Effects dia punya dinosaur tu supaya nak nampak sama. Itu cara diorang. Here at Sunway Medical. Sekejap itu cara diorang rendering kat dalam yang video yang diorang tunjuk tu lah. Okay. Sebab saya cuba nak cari sampel sampel yang boleh untuk memberitahu awak sebenarnya scanline rendering tu apa benda. Tapi sebabkan scanline rendering tu dia terlampau more on kepada basic, so tak ada ramai orang nak buat. Sebab benda tu memang semua orang kena tahu. Scanline rendering ni semua orang kena tahu. Apa sebelum jadinya ray tracing dan sebagainya, scanline rendering lah hidup dulu. Lepas tu barulah ada yang lain-lain tu lah dan sebagainya. Alright, okay. Okay, so far okay? Boleh Okay. Okay, kita continue lagi. Okay. Scanline rendering dan juga ray tracing. Okay. Selalunya memang orang compare lah. Orang always compare scanline rendering dengan ray tracing. Scanline rendering dengan ray tracing. Okay. Yang mana lagi orang nak? Scanline rendering ke ray tracing? Okay. Kalau scanline rendering, kalau awak tengok, dia render dengan menghantar kita punya ray of camera through a pixel untuk kita render image. Kalau ray tracing macam saya bagi tahu tadi, dia adalah computerized yang di mana dia terus create the final image dengan mengambil kira lampu, awak punya shot, komputer pathline awak, reflection dan sebagainya. Okay. So, kalau secara logik lah yang saya boleh cakap, kalau awak membuat kartun dalam bentuk 2D, awak boleh menggunakan scanline rendering. Tetapi jikalau awak membuat kartun dalam 3D, nak nampak as real as possible, awak kena pakailah ray tracing. So, dan selain daripada juga, jikalau kita pakai scanline rendering, kita punya GPU dengan CPU kurang
menggunakan sistem berbanding dengan ray tracing. Ray tracing awak akan banyak pakai benda. So, masa kurang kalau pakai scanline rendering, ray tracing akan makan masa yang lama dan sebagainya. Itu dia perbezaan antara scanline rendering dan juga ray tracing. If you guys look through dekat internet kebanyakanlah animator kat luar tu yang selalu buat video kat YouTube kebanyakan dia orang akan always compare scanline rendering ke ray tracing, scanline rendering ke ray tracing, which one? Okay, normally dulu memang orang akan compare lah, tapi disebabkan sekarang ni dengan keadaan kita punya graphic card dan juga performance of laptop dan juga kita punya apa ni, kita punya sistem dah makin lama makin maju, saya rasa ray tracing tu dah tak menjadi masalah apa-apa untuk semua orang. Sebab semua orang punya komputer nowadays dah mampu untuk buat ray tracing. Simple lah, maksudnya bukanlah one whole movie, 1 hour you guys nak kena ada ray tracing, tak. Maksudnya kalau for example kalau saya suruh you guys, saya nak you guys buat ray tracing untuk short animation dalam masa 30 saat ataupun dalam masa 1 minit 30 saat. You guys mampu untuk deliver pada size 1080. Okay, guys mampu deliver. Tapi kalau macam for example, saya suruh you buat, saya nak you guys render movie, you guys punya movie 1 jam, size 4K, ada ray tracing. Masa tu memang meletup lah PC awak. Laptop pun memang meletup. Memang tak boleh. Sebab awak nak size 4K, dia akan kira size pixel, lepas tu nak ada ray tracing, lepas tu duration dia sejam. So file awak akan jadi besar, awak punya komputer dengan GPU, dengan CPU akan makan banyak power kat situ, power delivery akan banyak-banyak. Dan berkemungkinan memang komputer awak tak akan boleh deliver. Maybe separuh saja, lepas tu dia terus shutdown ke, terlampau panas ke dan sebagainya. Melainkan jikalau awak buat overclocking. Kalau buat overclocking mungkin boleh, tapi secara logiknya bila kita ada yang orang nak buat movie dan sebagainya, dia orang tak menggunakan that kind punya method lah. Apa dia orang buat adalah dia orang akan render partial by partial. Seminit orang ni render, seminit orang ni render, seminit orang ni render. Once dah complete semua seminit tu, dia orang akan ambil, dia orang akan combine balik dalam satu file menggunakan After Effects ataupun Premiere Pro. Itu cara dia. Dia bukan render the whole animation dalam satu program Maya, tak. Okey, ingat jangan nanti awak pula. Saya rasa awak telah diajar dalam animasi kita kena render by scene, betul? Betul kan? Kita buat scene by scene. Lepas tu setiap satu scene tu kita splitkan file dia supaya bila kita nak render, kita render satu scene dulu. Habis baru kita render satu scene, baru kita render satu scene. Kita tak boleh complete render everything dalam satu shot. Bila kita render dalam satu shot, dia akan membebankan komputer awak. Okay? Sebab bila kita dah render habis semua tu, barulah kita akan ambil semua yang final tu, baru kita masukkan dalam After Effects ataupun dalam kita punya Adobe Premiere Pro, kita combine, barulah kita masukkan kita punya lagu ke, sound effects ke, ataupun ada skrip ke dalam tu, dan barulah jadi kita punya animasi ataupun kartun. Alright? Okay? Boleh? Alright. Okay. Dalam ray tracing ni saya sebut sikit lah dalam ray tracing. Dalam ray tracing ni, sebabkan scanline ni selalu orang relate dengan ray tracing Dalam ray tracing ni, kenapa orang nak ray tracing? Sebab orang nak akan ada realistic Okay, realistic lah, realistic okay. Betul, yes, foto realistic. Orang nakkan foto realistic. Orang nak nampak benda tu real. Kalau ada cahaya matahari, ada reflection. Kalau benda tu ada macam glasses, kita nampak reflection glasses, cermin dan sebagainya. Kalau macam besi, kita akan nampak betul dia ada shining besi dan sebagainya. Okay, orang nakkan realistic. That's why orang nakkan pakai ray tracing. Okay, nowadays sekarang ni dalam game pun, macam for example, kalau tak silap saya dalam game apa game yang lumba kereta tu? Bukan. Bukan. Yang simulation. Game yang simulation tu. Gran Turismo. Sorry. Gran Turismo. Kalau awak tengok Gran Turismo tu dia adalah car simulation tau. Car simulation punya games. Awak perasan tak, game dia adalah real life rendering. Okay. Bila macam for example, bila kita, sebab dia dah susun tau, dia bagi tahu dia ada berkemungkinan ada 1001 cara untuk corner kiri atau corner kanan. So apa dia buat adalah dalam tu dia orang dah masukkan grafik card yang di mana dia boleh support real life tracing.
Maksudnya bila kita corner kanan, dia akan tahu okey kat sini kita nak trace, kita nak ray tracing, bagi ada shining, bagi nampak kereta tu berkilat. Kalau kereta tu terbalik ke, meletup, hancur ke dan sebagainya, kita akan nampak kemek. Dekat bahagian kemek tu ada dia punya apa, light source. Ada dia punya apa, dia punya cahaya yang masuk, color yang kurang dan sebagainya. Dekat situ kita akan nampak realiti dan sebagainya. That's why orang sorry. That's why orang nak akan ray tracing. Dan selain daripada tu, ada juga kalau awak tengok simulation seperti dalam kapal terbang, air flight punya simulation. Tapi yang air flight simulation tu, kalau awak jangan ambil yang apa, yang low punya polygon punya grafik. Cuba awak ambil yang memang betul-betul. Saya lupa nama company game yang buat simulation tu. Dia ada satu company game tu. Company game tu dia memang kerja dia memang buat simulation, jet simulation, bus simulation, airplane, sebab dia start dengan airplane. Lepas tu dia buat semua simulation. Simulation ship simulation, lepas tu battleship simulation. Kerja dia buat simulation. Game dia memang semua game simulation, termasuk kereta simulation. So bila kita masuk dalam tu, kita akan rasa real life betul dan sebagainya. Orang nak akan macam itulah. Bila ada real life simulation ni, real life tracing ni, kita akan nampak benda tu akan jadi lebih real life dan sebagainya. Ada juga game yang di mana bukan game simulation, dia macam game biasa, tapi dia ada real life tracing. Maksudnya bila kita jalan, kita akan nampak dia punya real life tracing dan sebagainya lah. Kalau you guys, siapa yang ada konsol Xbox ataupun PS5, insyaAllah you guys, PS5 tak keluar lagi. Sorry. PS4. Bila you guys ada PS4, kalau you guys main game, you guys akan nampak dia punya real life tracing lah, ray tracing kat situ. Okay. Dan animation yang sekarang ni lah yang kita tengah nak apply, yang di mana kita dah tak ada function rendering. Kita akan guna real life rendering. Maksudnya awak buat karakter, bubuh lampu dan sebagainya, kita terus klik, masa kita preview tu dia dah start render siap-siap. Itu yang sekarang ni diorang cuba nak buat. Cuma nanti akan ada update lah untuk memudahkan. Cuma dia depends pada complexity of you guys punya karakter. Biasa ada orang buat kalau macam for example, bila animator diorang tak nak berat pada animation diorang, apa diorang buat, separuh yang benda diorang yang tak boleh buat secara After Effects, diorang akan buat dalam animation. Okay. Maksudnya buat macam dalam animation, maksudnya for example, awak nak buat karakter naga. Awak nak buat karakter naga, lepas tu awak nak buat naga tu ada boleh breathe fire. Okay. So breathe fire tu awak boleh buat dalam After Effects, in which lebih senang daripada kita nak generate daripada menggunakan 3D. Betul? So apa yang buat, awak hanya buat lakonan saja yang naga tu macam breathe fire, dan fire tu dah render semua, ambil naga tu letak dalam After Effects, barulah kita letakkan fire dekat naga tu. Lebih senang berbanding kita buat breathe fire dekat dalam kita punya Maya ataupun kita punya 3D Max. Okay, boleh? Alright, okay. Simple as that. Jangan risau. Scan line rendering ni memang simple as that. Okay, right. Okay, apa advantages? Macam saya bagi tahu tadi lah. Advantages scanline rendering ni adalah first, dia reduce numbers of kita punya penggunaan comparison between age dengan age tadi tu. Lepas tu dia not necessary transfer coordinate daripada vertices from main memory into a working punya memory. Dia mengurangkanlah penggunaan memori dan sebagainya. Secara common sense kita akan tahu, jikalau kita menggunakan scanline rendering ni, dia punya proses lebih cepat, dia punya scanning ataupun rendering dia lebih simple, dan dia tidak menjuruskan kepada efek-efek lighting dan juga shadow yang ada dan sebagainya, dan memudahkan, mempercepatkan kita punya kerja. Itu adalah scanline rendering. Okey, ada setengah orang okey. Ada setengah orang dalam sistem diorang, apa diorang buat, diorang bukan dalam sistem maksudnya dalam software tu, kita boleh combine both. Faham tak? Kita boleh combine both. Kita boleh combine both scanline rendering dan juga ray tracing. Maksudnya kita dah buat kartun kita siap-siap, lepas tu kita scan kita punya macam ni, kita scan objek ni je. Kita scan objek,
Lepas kita dah scan objek, maksudnya kamera daripada depan ni lah yang awak nampak saya ni kan. Kita scan objek, dia menggunakan scalar rendering. Lepas tu datang yang kedua, baru dia akan buat ray tracing untuk dapatkan reflection. Nampak tak sini ah? Sini ada reflection kan? Dan dapatkan reflection dan sebagainya. Alright, okay. So dia scan dulu objek ni. Once dia dah scan semua, baru dia akan buat apa? Ray tracing dekat sini. Alright, okay. Okay, itu kebanyakannya sekarang software dah boleh buat macam tu lah. Cuma sebenarnya apa-apa pun bergantung pada kita punya sistem yang kita ada. Sistem kita mampu tak untuk menampung ke tak? Sistem kita boleh tak nak buat ray tracing dan sebagainya. Alright, okay. So far okay boleh? Boleh, alright, okay. So, kejap saya tunjuk sikit video dulu. So, at least you guys tahu macam mana dia punya tu Kejap Ni Okay, nampak? Alright, okay, tengok dulu
Alright, okay. So nampak tak macam mana dia punya effect, dia punya ray tracing dah? Ray tracing pula. Apa, scan line rendering. Simple kan? Dia buat 2 3 objek, tak ada texture, tak ada lighting, tak ada benda, tapi bila dia tekan render terus keluar keping gambar sebab dia scan satu persatu row. Itu adalah scan line. Itu kita panggil sebagai basic animation punya rendering lah. Okay. Nanti bila kita tengok dekat bahagian ray tracing, radiosity dan sebagainya, kat situlah yang you guys akan nampak yang berkotak-kotak satu persatu tu nanti. Alright, okay. Boleh? Clear? Alright, ada persoalan tak? Tak ada boleh Lain ada soalan? Ahmad, Aiman, ramai tak ada ni. Ramai tak ada ni hari ni. Alright. Okay. Ada. Okay. Alright. Okay. Saya nak cerita sikit berkaitan dengan awak punya assessment. Hari tu saya dah bagi sekali awak punya assessment iaitu yang di mana awak kena buat case study, betul? Itu case study 1. Nanti kita ada case study nombor 2. Okey, lepas tu nanti awak akan ada quiz dan juga final project. Okey. So untuk quiz awak akan ada 4 quiz. So 4 quiz tu dia akan quiz 1 untuk chapter 1 dengan 2, quiz 2 untuk chapter 2 dengan 3, quiz 3 untuk chapter 3 dengan 4, lepas tu quiz 4 untuk chapter 5 dengan 6. Okey. Sebab saya rasa dekat dalam awak punya kelas saya tak upload apa-apa lagi chapter kat dalam awak punya kelas. Nanti saya akan upload, lepas tu nanti quiz saya akan bagilah dan juga final project. Okey. So macam saya bagi tahu lah, since tak semua orang ada komputer, so berkemungkinan last sekali awak punya final project, saya akan suruh awak buat sedikit animation menggunakan project yang memang awak dah ada tu. Cuma type of rendering tu je lah. Awak akan buat 2-3 method lah. Nanti saya akan explain awak macam mana untuk buat final project. Dan final project awak tu saya akan bagi selepas awak habis cuti SEM. So minggu depan tak ada kelas. Right, minggu depan cuti SEM, tak ada kelas, so you guys punya holiday. Once dah return nanti saya akan bagi you guys punya soalan untuk final project. Lepas tu saya akan terangkanlah apa you guys nak kena buat dan sebagainya. Alright, okay, boleh? Ya, ya. Final project individu. Okay, kenapa final project individu? Sebab final project awak kena buat presentation. So bila final project awak kena buat presentation, so apa, saya cerita sikit lah final project. Basically apa yang awak kena buat final project, awak ada documentation, awak kena buat documentation sikit, kena terangkan apa animation yang buat dan sebagainya. Lepas tu awak kena buat animation dengan render, dan apa yang awak perlu buat adalah nanti last kali awak akan buat video recording dengan screen recording. Tahu video recording dengan screen recording? Okay. You punya nanti you guys akan buat screen recording untuk you guys punya animation punya software. So you buka you guys punya animation tu, lepas tu you akan terangkanlah, okay, ni saya letak saya punya ni dekat sini, di sini saya ambil dekat sini saya punya ni, so saya setkan dekat saya punya ni sebagai ray tracing, katalah for example ray tracing, dan bila saya habis render saya akan jadi macam ni. Itu adalah video presentation you yang you kena hantar dekat saya. So maksudnya secara roughly-nya you tak kena render pun animation tu. Tapi you kena explain macam mana you buat you punya rendering tu. So ceritalah, okey, mula-mula buka, lepas tu you upload, you buka, you buat you punya karakter, dah ada karakter, lepas tu you guys masukkan dia punya texture dan sebagainya, lepas tu saya setkan rendering dia, so saya ambil rendering type, saya macam ni, itu cara saya buat, bla bla bla, lepas tu habis itu tu, video tu you guys kena upload kat YouTube tu you kena send dekat saya link tu. Itu untuk awak punya final project, basically. Okay, alright, okay. Dia macam tutorial. Sebab ada berkemungkinan ada orang yang tak, you guys boleh apa, render video tu. Ada yang tak boleh render. Sebab ada yang ada komputer yang tak boleh nak render. So jadi saya tak nak menyusahkan you guys nak kena render. So apa you guys buat? You guys akan buat yang projek, kan you guys ada projek apa tu yang you guys punya projek tu? Apa subjek tu? Yang dengan Puan Hasmira tu. MPM eh? GPM. Game, sorry. Apa nama?
project management lah sama macam kan. Kan you guys kena buat animation. You guys pakai projek yang sama, cuma you guys akan buatlah ikut yang mana dalam soalan saya minta. Suruh ray tracing ke, suruh radio city ke, you guys just buka balik file tu, tunjuk, oh saya buat macam ni, ini karakter saya, apa nama karakter. You guys kena explain one by one. Itu adalah you guys punya final submission dan juga you guys punya final presentation. Jadi setiap orang kena buat benda yang sama. Alright? Okay? Boleh? Tak apa. Nanti lepas habis cuti nanti saya akan explain dengan lebih detail. Alright? Okay, boleh? Okay, so far ada soalan tak? Tak ada, okay Alright, okay. So, kalau tak ada soalan, you guys kalau tak tahu boleh tanya dengan saya lagi. Kalau ada masa yang terluang, you guys boleh pergi tengok dekat internet. Saya tahu dekat internet tu kebanyakan animator dia memang agak lama video dia, sejam, 2 jam, 3 jam tapi nak tak nak you guys kena tengok jugalah macam mana cara diorang buat. Tapi basically kita move on kepada rendering lah, kalau untuk you guys memahami, dan saya akan cuba untuk fahamkan you guys lah. So jadi siapa-siapa ada soalan cubalah tanya dengan saya, insya-Allah saya akan cuba jawab selagi mana yang saya mampu. Alright, okay? Boleh? Alright, okay, kalau tak ada apa, saya rasa itu saja untuk kelas kita pada minggu ni. Hopefully dapat jumpa you lagi minggu depan yang akan datang satu lagi. Itu saja. Thank you guys. Assalamualaikum. Salam. Salam. Happy holiday. Bye. Ah. Ya ke? Oh, saya tak perasan kot. Ah.